Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semalam saya ada post satu posting berkaitan dengan tajuknya Aku Bukan Bodoh. Menariknya, selepas saya membuat posting itu, saya menerima beberapa pandangan dan juga saranan daripada rakan-rakan. Ada juga yang bertanya dalam yang telah PM saya berkaitan dengan isu bagaimana untuk kita melihat kepelbagaian bakat dan potensi anak-anak ini dalam konteks pendidikan negara. Misalnya ada rakan-rakan yang bertanya, kalau sudah sistem pendidikan kita itu begitu bentuknya, ada bilik darjah, ada peperiksaan, ada guru yang mata pelajaran, ada sistem sijil pelajaran Malaysia, UPSR. Bagaimana kita nak ubah, bagaimana kita nak melihat bahawa kepelbagaian bakat potensi anak itu dapat dikembangkan. Itu soalan pertama. Soalan yang keduanya adalah apa jadi, misalnya ada seorang ibu bertanya, apa akan jadi kalau misalnya dia melihat anaknya itu minat dengan sukan, kemudian dia telah memberi anaknya peluang dalam sukan, mencari jurulatih sukan, kemudian memberi lebih banyak masa tumpuan anak daripada sukan, dan akhirnya apa yang berlaku adalah anak dia mungkin kekurangan waktu untuk belajar disebabkan oleh latihan sukan dan sebagainya. Dan tiba-tiba selepas tahun, 2 tahun kemudian, tiba-tiba anaknya bertukar, tak berminat dengan sukan. Kemudian mungkin berminat dengan perkara-perkara yang lain pula. Jadi apakah ini satu risiko kepada usaha ibu bapa untuk memberi peluang anak dia selain daripada bidang akademik? Baik, itu soalan-soalan yang menarik pada saya sebab di saat kita ingin mempelbagaikan potensi keupayaan anak-anak kita, kita juga berhadapan dengan isu ataupun halangan, satu tentang risiko, yang keduanya tentang sistem yang ada. Betul, kalau bagaimana kita nak ubah pemahaman kita kalau kita masih dalam sistem yang sama. Yang keduanya, betul, kita nak cuba dan melihat kebolehan anak-anak kita tu dalam pelbagai bidang. Tetapi apa jadi kalau tiba-tiba dia berubah? Daripada satu bidang dia nak bidang lain pula, daripada sukan dia nak terlibat dengan kesenian pula, daripada kesenian dia nak terlibat dengan lukisan pula, bagaimana dia tiba-tiba dia nak lompat ke muzik pula kan. Jadi anak-anak kita kan psikologinya dia sedang mencari dan melihat apa yang menjadi kecenderungan dia. Jadi ini soalan-soalan yang pada saya relevan dan menarik untuk kita fahami. Okey, yang pertamanya saya nak sebut sini adalah sistem pendidikan kita memang sudah bersifat tradisional. Kalau kita bandingkan sistem pendidikan kita dengan negara maju, kita bandingkan sistem pendidikan kita dengan Singapura pun di sebelah kita, ataupun kita bandingkan dengan negara-negara di Sweden, Finland, Norway, kita bandingkan sistem pendidikan kita dengan Jepun, dengan Korea, kita kena akui bahawa sistem pendidikan kita masih tradisional. Dan kalau kita tengok dari segi pencapaiannya pun, pencapaiannya itu masih lagi di belakang kalau kita guna ukuran PISA dan TIMSS. Itu adalah bukti-bukti ataupun keadaan yang memang berlaku pada waktu ini. Jadi mahu tak mahu, sebenarnya sistem pendidikan kita kena berubah. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dalam arus kemajuan pendidikan dunia, pendidikan global. Dan kita tidak akan menjadi sebuah negara yang maju, yang boleh bersaing dengan negara-negara lain jika kita masih mengekalkan sistem pendidikan yang ada pada hari ini. Itu syarat yang mesti kita lakukan. Baik, dalam keadaan di mana kita ingin melakukan perubahan, kita harus melakukan perubahan dengan mengambil kira kepelbagaian bakat potensi itu sebagai tunggak kepada perubahan tersebut. Ada orang berkata bahawa kita kena melihat teknologi pendidikan, kita kena melihat kepada internet, kita kena melihat kepada peranti sebagai teras pendidikan. Bukan. Pada saya itu bukan teras pendidikan. Teras kepada pendidikan adalah pelajar itu. Teras kepada pendidikan adalah potensi individu, bakat individu, kebolehan individu. Manakala perkara-perkara lain menyokong kepada pembangunan teras pendidikan itu, menyokong kepada pembangunan pelajar tersebut. Jadi
jika kita terlalu tertumpu kepada teknologi, komputer, internet, sehingga kita lupa bahawa yang sebenarnya yang patut kita tumpukan adalah pelajar itu, kita akan tersalah dalam merancang pembangunan pendidikan negara kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sistem yang kita ada sekarang ni, bermula daripada darjah 1, kita masuk kelas, ada peperiksaan, ada penilaian, bukan peperiksaan, ada penilaiannya, kemudian naik darjah 2, darjah 3, darjah 4, sampai habis sekolah rendah, kemudian masuk sekolah menengah, ada peperiksaan, ada PMR-nya, PT3-nya, kemudian ada SPM-nya. Ini adalah sistem pendidikan yang sebenarnya walaupun nampaknya seperti telah diubah suai, tapi dia masih dalam acuan yang diwarisi daripada penjajah. Kita kena faham bahawa penjajah apabila memperkenalkan sistem pendidikan, mereka mengamalkan ataupun mahu pendidikan itu memberi sumbangan kepada keuntungan mereka. Mereka mahu supaya rakyat negara ini memahami bahawa pemerintah adalah trust kepada kebergantungan rakyat kepada mereka. Sebab itu kalau kita tengok sistem pendidikan zaman kolonial, siapa yang mereka nak diberi pendidikan? Apa bentuk ilmu kurikulum yang mereka berikan pada anak-anak di tanah Melayu ketika itu? Semuanya itu berteraskan kepada keuntungan kepada pihak penjajah. Tetapi apabila kita memperkenalkan ataupun mewarisi sistem itu dalam negara kita pada hari ini, kita walaupun telah mengubah di sana sini, telah menambah baik di sana sini, tetapi teras kepada pemikiran pendidikan itu masih lagi dalam acuan penjajah. Itu yang harus kita fahami dalam konteks pendidikan negara kita. Kita belum lagi melepaskan sistem pendidikan kita kepada untuk menghasilkan pemikiran yang kritis, keupayaan untuk anak-anak berfikir di luar daripada kebiasaan, keberanian mereka untuk mencabar perkara-perkara yang telah lama berlaku. Kita masih lagi bersifat authoritative design of education, maksud centralization itu masih kuat. Kita tidak percaya bahawa anak-anak di bawah, guru-guru di bawah, guru besar-besar di sekolah-sekolah itu boleh membuat keputusan-keputusan yang lebih baik daripada keputusan yang mungkin dibuat di peringkat Putrajaya. Ini adalah corak bentuk pemikiran pendidikan yang diperkenalkan oleh penjajah di negara kita. Kita tidak lagi memperkasakan sistem pendidikan kita dalam acuan dan bentuk kita sendiri. Walaupun kita sudah ada falsafah pendidikan yang baik, kita sudah ada perancangan pendidikan PPPM yang baik, tetapi dari segi pelaksanaannya itu kita masih terkongkong dengan cara-cara dan pemikiran-pemikiran lama dalam melaksanakan pendidikan. Baik, saya nak jawab kepada soalan yang ditanya pada saya. Bagaimana kita nak ubah kalau sistem pendidikan begitu? Bagaimana kita nak meraihkan bakat potensi anak-anak jika sistem pendidikan begitu? Ya, betul. Kita tidak boleh meraihkan anak-anak kita dalam keadaan pendidikan kita masih berteraskan kepada peperiksaan. Tidak mungkin. Dan saya sendiri pun kalau melihat kepada keadaan ini, kalau anak saya pun saya ingin melihat mereka berjaya dalam peperiksaan. Tetapi apa yang berlaku adalah peperiksaan yang kita sediakan pada pelajar itu, hakikatnya walaupun dia cemerlang, tetapi bila kita letakkan anak kita dengan kanak-kanak di negara-negara maju ataupun di negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan yang lebih terbuka, yang lebih meraihkan kepelbagaian bakat dan potensi, kita tahu bahawa anak kita akan tidak berada di hadapan mereka. PISA telah membuktikan, TIMSS telah membuktikan bahawa cara kita melaksanakan sistem pendidikan kita ini masih lagi dalam konteks ketinggalan, walaupun kita setiap tahun melahirkan begitu ramai pelajar yang mendapat cemerlang dalam SPM, mendapat straight A dalam SPM dan sebagainya. Dia tidak memberi satu nilai tambah kepada mutu pendidikan kita di peringkat global. Itu adalah perkara yang harus bermaksud untuk meraihkan bakat, kepelbagaian, kecenderungan, potensi anak-anak kita. Sistem pendidikan negara kita ini tidak boleh lagi berada dalam konteks dan acuan yang lama. Kita harus keluar dan berani untuk membuat perubahan supaya anak-anak yang kita didik di sekolah itu kenal dan tahu potensi mereka. Itu yang pertama. Jadi bukan salah ibu bapa kalau ibu bapa kata tidak mahu meraihkan kepelbagaian anak-anak.
Sekolah kita sebenarnya tidak meraihkan perkara-perkara itu. Yang keduanya adalah soalan bagaimana kalau anak-anak itu tiba-tiba berubah daripada satu minat atau bakat kepada perkara. Baik, itu adalah perkara yang memang telah berlaku dan akan terus berlaku. Anak-anak mencari kebolehan, keinginan dan juga apa yang sebenarnya mereka mahu dalam kehidupan mereka. Jadi mereka akan melompat daripada satu kepada satu. Satu bakat kepada satu bakat, kepada satu minat kepada satu minat. Itu adalah perkara yang lumrah. Sebab itu di peringkat sekolah rendah, apa yang kita harapkan adalah proses mengeksplorasikan bakat potensi anak-anak. Sebab itu di peringkat sekolah rendah, kita tidak bercakap soal peperiksaan. Kita bercakap soal anak-anak explore. Anak-anak didedahkan dengan kepelbagaian perkara di peringkat yang umum, peringkat yang paling asas untuk mereka mula membina kecenderungan yang betul. Misalnya kalau di peringkat sekolah kita, berapa lama kita belajar tentang muzik pada anak-anak kita? Berapa lama kita belajar tentang sukan untuk anak-anak kita? Berapa lama kita belajar tentang pemerolehan bahasa, komunikasi untuk anak-anak kita? Berapa lama kita bercakap soal anak-anak kita belajar tentang kepimpinan? Ini semua perkara yang sebenarnya tidak diberi perhatian dalam sistem pendidikan kita. Sebab kita terlalu terfokus kepada soal kurikulum, soal akademik, soal peperiksaan. Sehingga kan kita hanya menjurus daripada 8 kemahiran yang dibangunkan oleh pakar-pakar pendidikan dunia itu, kita menjurus kepada satu sahaja, isu-isu berkaitan dengan akademik sahaja. Ini adalah satu kelemahan yang kita kena akui, bahawa kita belum meraihkan potensi dan bakat anak-anak kita. Jadi, kalau begitulah sifatnya, apa yang saya lakukan dan apa yang saya rasa ramai ibu bapa lakukan adalah mereka melakukan sendiri untuk anak-anak mereka. Mereka mula mencari peluang-peluang di luar sekolah untuk membangunkan potensi dan anak-anak mereka. Banyak bukti menunjukkan bahawa ahli-ahli sukan negara kita sebenarnya tidak dikembangkan bakat sukan mereka melalui sekolah. Kita tahu sukan layar, sukan bowling, lumba, sukan berkuda, banyak badminton misalnya pada satu masa dulu, keluarga Siddiq misalnya melahirkan anak-anak yang menjadi juara dunia. Semua ini berlaku pada peringkat awalnya adalah ibu bapa. Ibu bapa yang mencari ruang dan peluang untuk membangunkan bakat dan kebolehan anak-anak mereka, bukan sekolah. Jadi kalau kita masih lagi tidak mahu berubah dan kita masih lagi menganggap bahawa sekolah yang ada sekarang ini adalah sekolah yang terbaik untuk menawarkan sistem pendidikan pada anak-anak, kita tersilap. Kita sebenarnya perlu melakukan perubahan, malah lebih kepada revolusi pendidikan untuk mengubah apa yang ada ini, dan pendidikan harus menjadi teras utama kepada pembangunan negara, bukan politik. Bukan politik, pendidikan. So, terima kasih, jumpa lagi.